Ayah saya, dia telah ditembak depan masjid dan selepas solat Isyak. Kami dulu tinggal dekat dengan masjid, di sebelah masjid. Dia dulu selalu membersihkan masjid, ditandas dan sebagainya. Orang tidak betul tahu siapa yang sebenarnya membersihkannya sehingga selepas dia meninggalkan dunia. Kemudian itu, tandas mula berbau kerana tidak ada siapa yang sebenarnya menjagakan tandas itu. Dan dia tidak pernah membersihkan tandas atau ketika ada orang di sana. Sebelum dia pergi kerja, dia akan berhenti di masjid. Dia akan membersihkannya dan kemudian pergi kerja. Dia akan sentiasa mencari waktu apabila orang tidak akan dapat melihatnya. Jadi tidak ada yang tahu sebenarnya bahawa dia yang melakukan perkara-perkara ini. Tapi dia akan selalu melakukan tu. Okey, pada hari kejadian, dia keluar dan saya berada di rumah. Dan saya dapat mendengar tembakan pistol. Tapi saya tidak sangka itu adalah tembakan senjata kerana kita mempunyai hari kemerdekaan pada bulan Julai. Orang selalu main mercun dan ini adalah seperti beberapa hari selepas itu. Dan saya fikir orang sedang membakar dan bermain mercun atau sesuatu seperti itulah. Anda tahu kan bunyi mercun macam mana? Jadi lepas tu saya dapat dengar ayah memanggil saya. Abdul Bari, ada orang tembak aku. Jadi saya bergegas kepadanya. Dan ketika dia melihat wajah saya, dia berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kemudian saya beritahu dia. Semasa saya mendengarkannya, saya kata padanya, Ayah, saya tak peduli siapa yang bercakap dengan ayah mulai sekarang. Jangan katakan apa-apa pun walaupun satu perkataan. Ketahuilah saja dalam hati ayah, ayah telah melakukan banyak kebaikan dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta belas kasihnya, rahmahnya. Tapi jangan katakan apa-apa perkataan pun selepas ini. Dan dia tak cakap apa-apa selepas itu. Ambulans dan semuanya datang lepas itu. Dan pegawai polis detektif mula datang bertanya kepada saya keesokan harinya. Dia bertanya kepada saya tentang apa yang berlaku. Dan anda tahu seperti adakah masjid itu buka pada malam kejadian. Dan saya hanya berjalan-jalan bersamanya dan memberitahunya tentang apa yang berlaku, tunjukkan kawasan masjid dan sebagainya lah. Dan saya hanya bercakap dengannya secara normal apa sahaja yang berlaku di malam kejadian. Kamu faham tak? Saya agak sedih. Tapi saya tidaklah bising-bising atau seperti itu. Tapi tenang dan bercakap dengannya secara normal. Sama seperti bagaimana orang akan bercakap dengan seseorang. Bukan semasa keadaan itu, tapi pada waktu pagi itu, detektif itu bercakap dengan beberapa orang lain. Dia bercakap dengan salah seorang rakan saya. Jadi detektif katanya, kamu tahu tak? Dalam semua pembunuhan, kes pembunuhan yang pernah saya lihat dalam hidup saya tidak pernah melihat pun orang seperti dia. Ia sangat luar biasa. Jadi kawan saya bagi tahu saya, kamu telah membuat dakwah yang hebatlah. Ya ke? Saya tak cakap apa-apa pun. Saya tidak mengatakan apa-apa mengenai Islam kat dia pun. Dia cakap, kamu telah membuat dakwah yang hebat. Detektif tu datang kepada aku dan dia bercakap, sepanjang hidup, aku telah menyaksikan ribuan atau ratusan tempat kejadian jenayah. Saya tidak pernah melihat seseorang, terutamanya orang yang berkait rapat dengan seseorang yang baru dibunuh seperti dia. Jadi macam mana dia buat? Saya juga sampai ada berfikir dia melakukan jenayah itu. Itulah detektif cakap. Dia katakan itu tidak mungkin dapat dilakukan sebagai manusia. Ini tidak mungkin apabila seseorang berada dalam keadaan itu. Anda tahu kan kebanyakan orang akan jadi gila pasal ni. Oleh itu, saya memberitahunya, saya berkata, biarkan saya bagi tahu anda sesuatu. Saya sangat sedih dengan apa yang berlaku. Tapi ayah saya telah mendapatkan apa yang saya mahukan. Dan saya tak tahu bahawa saya akan dapat buat nanti. Kata-kata terakhir ayah saya adalah La ilaha illallah. Dan Nabi SAW telah berkata, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
kata yang terakhir, La ilaha illallah, akan memasuki syurga. Dan saya tak tahu pada hari saya akan mati nanti bahawa saya akan dapat mengatakannya. Saya hanya dapat menaruh harapan tinggi bahawa saya dapat melakukannya. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah doa Nabi SAW yang paling banyak diucapkan beliau? Dan dia berkata, dan beliau adalah Rasulullah SAW, bukan seperti orang lain. Dan doa yang beliau SAW mengucapkan lebih daripada yang lain. Ya muqallibah al-qulub. Ya Allah, yang membalik-balikkan hati. Thabbit qalbi ala dinik. Jadikan hati aku teguh dalam agamamu. Jadikan hati aku tegas dan kukuh dalam ketaatan. Dan itulah doa yang diminta oleh Nabi SAW selalu, lebih daripada yang lain. Subhanallah.